Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Terima kasih kepada muslimin muslimat, khususnya yang bersama dengan saya awal-awal perbincangan saya tentang khalifah yang dilantik menggalang ganti kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan berbicara tentang Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, yang Allah Ta'ala kurniakan beliau sebagai orang yang istimewa, yang hebat, yang diberi gelaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq. Dan demikian juga dalam hadis Huzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membandingkan Sayyidina Umar seperti pintu yang sedang tertutup, menghalang segala fitnah-fitnah masuk dan mencetuskan perbalahan, pertelingkahan dan kehancuran umat di zamannya. Tetapi jika pintu itu terbuka dengan sendirinya, ia boleh ditutup semula. Mungkin ia boleh ditutup semula. Tetapi pintu ini bukan terbuka sendiri. Pintu ini telah dimusnahkan, dipatahkan, dipecahkan. Dalam erti kata lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin dibunuh oleh musuh-musuh yang masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Apa yang disebut oleh Huzaifah sebagai seorang sahabat Nabi yang alim tentang perkara-perkara fitnah yang berlaku di akhir zaman. Di penghujung perbincangan kita, saya menamatkan bagaimana apabila Sayyidina Umar mati, meninggal dunia, mulalah fitnah tersebar di kalangan orang Islam yang tidak mungkin dimusnahkan, dihapuskan dan dihilangkan. Wa nuqarriru hunak, dengan sendirinya kita boleh memutuskan di sini, anna Huzaifah radhiyallahu taala anhu la yuqarriru hadha min indih. Huzaifah tidak menyatakan sesuatu ketetapan itu berasaskan apa yang datang daripada dirinya, wala yatawaqqa'uhu tawaqqu'an, ataupun apa yang difikirkannya dan diandaikan oleh Huzaifah berlaku. Fahuwa la ya'lamul ghaib, kerana Huzaifah tidak mengetahui perkara ghaib. Inna Huzaifah, sesungguhnya Huzaifah seorang sahabat Nabi yang mutakhassis, yang pakar tentang ilmu yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Qad sami'a hadha min Rasulillah, memang dia mendengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'ahu, dia memang memahaminya. Wa hafadhahu kama sami'ahu, dia hafaz hadis Nabi ini sebagaimana dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadha, oleh kerana itulah, yu'alliq, Huzaifah telah memberi komen apabila dia meriwayatkan hadis ini kepada Sayyidina Umar, bahawa Sayyidina Umar itu adalah pintu yang tertutup, yang akan dimusnahkan
dia memberi komen di penghujungnya terhadap percakapannya kepada Sayyidina Umar dengan katanya, inni haddastuhu, aku telah meriwayatkan hadis kepada Sayyidina Umar satu hadis, laisa bi aghalit, tidak ada di sana tambahan-tambahan ataupun andaian-andaian, rekaan-rekaan yang datang daripadaku. Summa ay haddastuhu hadisan sahihan sadiqan, maksudnya aku, yakni Huzaifah, merayakan hadis ini dengan betul, benar, la aghalid, tidak ada tambahan, wala akadzib, tidak ada perbohongan, li'annani sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya itulah yang aku dengar, kata Huzaifah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar sendiri mengetahui hakikat yang diberitahu oleh Huzaifah radhiyallahu taala anhum. Memang Sayyidina Abu Bakar tahu bahawa dialah pintu yang sedang menutup segala fitnah-fitnah yang ada di hadapan. Yakni sesungguhnya Sayyidina Umar mengetahui pemerintahannya, kerajaannya, khilafahnya babun mani'un, pintu yang menjadi penghalang, yamna'u tadaffuq al-fitan, yang menghalang munculnya segala fitnah berlaku ke atas orang-orang Islam. Wa annal fitan, sesungguhnya fitnah-fitnah, lan taghzul muslimin, tidak mampu menyerang orang-orang Islam ketika khilafah Umar Al-Khattab, di zaman pemerintahannya dan di waktu beliau hidup. Tetapi Sayyidina Umar juga mengetahui bahawa dia akan dibunuh. Musuh-musuh Islam dan musuh-musuh agama, saya tamakkanu, akan mencari kesempatan, akan mencari ruang untuk membunuhnya. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan dia seorang yang mati syahid di tangan musuh-musuh agama. Ketika itulah akan muncullah fitnah-fitnah berlaku kepada orang-orang Islam. Ini disedari oleh Sayyidina Umar. Ini juga disedari oleh Huzaifah binul Yaman yang meriwayatkan hadis menceritakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar juga tahu, sedar dan yakin bahawa syahidnya beliau, mati syahid dia di tangan musuh-musuh Islam, sayuksarul bab, pintu itu akan dipatahkan. Maknanya sistem pemerintahan Islam ini tidak selama-lamanya stabil, tidak selama-lamanya lang yastaqirra, tidak selama-lamanya stabil sehingga hari kiamat. Lagi-lagilah pemerintahan di zaman kita ini. Kadang-kadang pemerintahan di zaman kita ini bercampur. Ada orang nak Islam, ada orang berbagai-bagai pendirian, tetapi dalam pendirian yang berbagai-bagai itu mampu sedikit untuk melaksanakan Islam sedikit demi sedikit, berperingkat demi peringkat, lagilah banyaknya fitnah-fitnah. Kerana Sayyidina Umar menyedari sistem Islam itu sendiri tidak akan stabil dan tidak akan tenang sehingga hari kiamat selepas kewafatan beliau. Hadza ma hasala ba'da istishhad Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah yang berlaku selepas Sayyidina Umar mati syahid. Haitsu, bila mana dua orang khalifah selepas Sayyidina Umar mati syahid. Sayyidina Utsman mati syahid. Sayyidina Ali mati syahid radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa waqa'at ma'rakata al-Jamal wa Siffin, berlakunya dua peperangan yang besar di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Peperangan Jamal, peperangan Siffin. Kemudian telah zahirnya perpecahan berpuak-puak di kalangan orang Islam. Wal khilafat siyasiyah, berlakunya perselisihan dan konflik politik. Wal hurub taifiyah, berlakunya perang saudara, perang kabilah. Wa ma zadatil fitanu, berterusanglah fitnah-fitnah seumpama ini, yaitu peperangan, perpecahan, perbalahan, pertelingkahan, konflik tak menyerang.
menjadi seperti satu taufan yang menyerang orang-orang Islam. Wa ma zala nizamul hukmi, berterusanglah sistem pemerintahan akan dipatahkan dengan mati syahidnya Sayyidina Osman, meninggalkan satu ruang kosong. Sayyidina Umar seperti satu pintu yang menghalang masuknya fitnah. Bila pintu ini patah, hilang, fitnah akan masuk. Kerana pintu ini patah, jadi ruang kosong, masuknya fitnah. Walam yughlaq ba'da dhalik, ruang pintu itu tidak lagi tertutup. Walam yughlaq hatta yaumil qiyamah, tidak akan tertutup sehingga hari kiamat. Rahimahullahu as-sahabatain, rahimahullahu as-sahabiyainil jalilaini Umar bin al-Khattab wa Huzaifah bin al-Yaman fi hadzal hiwaril ajib bainahuma. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dua orang sahabat yang mulia, Sayyidina Umar dan Huzaifah ibnul Yaman, di dalam dialognya yang mengagumkan ini yang berlaku antara mereka. Akhirnya ia mendedahkan kepada kita bahawa fitnah yang berlaku di zaman kita ini memang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh para sahabat. Idzan, jadi Sayyidina Umar mengetahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia akan terbunuh dan Allah Ta'ala akan menjadikan dia seorang mati syahid. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki Bukit Uhud, wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman, bersama dengan Abu Bakar wa Umar wa Uthman, bersama Umar dan Sayyidina Uthman, 3 orang. Farajafal jabalu bihim, tiba-tiba gunung ataupun Bukit Uhud. Kita pergi melawat Bukit Uhud, biasanya moga-moga Allah Ta'ala bagi kita ruang, insya-Allah selepas ini umrah dapat menunaikan suatu ibadat yang besar, boleh melihat di Bukit Uhud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendakinya bersama dengan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, 3 orang. Bila 4 orang ini naik atas bukit, 3 orang sahabat bersama Nabi naik mendaki Bukit Uhud. Bukit Uhud ini mula bergoncang, bergerak. Fadarabahu Rasulullah memukulnya dengan kakinya. Kemudian Nabi bersabda kepada bukit, tetap, wahai Bukit Uhud, jangan bergerak. Fa innama 'alaika nabiyyun, sesungguhnya di atas engkau ini seorang nabi, wasiddiqun, seorang yang membenarkan segala suruhan Nabi, iaitu Abu Bakar, wasyahidani, 2 orang yang mati syahid. Hadis ini menunjukkan bahawa Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman diberitahu oleh Rasulullah dia akan mati syahid. Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah telah menunjukkan dengan tangannya kepada Umar. Nabi berkata, hadza ghalqul fitnah, inilah dia penutup fitnah. Summa qala, kemudian Nabi berkata, la yazalu bainakum wa bainal fitnati babun syadidul ghalq, berterusanglah antara kamu dengan fitnah ada satu pintu yang bersangatan kuat kuncinya. Ma'asya hadha, selama mana orang ini, Nabi tunjuk pada Sayyidina Umar, baina azhurikum, berada bersama dengan kamu. Wa ba'da 10 sanawat wa nisf, selepas 10 tahun setengah pemerintahan Sayyidina Umar yang penuh keberkatan, allati taqaddama fiha al-muslimun, yang orang Islam merasai kehebatannya, rasa tamadumnya, kemajuannya. Wantashara fiha al-Islam, Islam mula tersebar di zaman itu. Wa futihat fihi buldan, dibuka
di zaman pemerintahannya negara-negara yang luas. Wasa'adal muslimuna bin nasri, orang Islam sangat bergembira dengan kemenangan, dengan kejayaan, wattamkin, dan pemerintahan, yakni penguasaan. Wa ba'da hadha kullih, selepas ini semuanya, hanat nihayatu hadzal khalifatir rasyid, tibalah penghujung khalifah yang mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Khalifah Ar-Rasyid Sayyidina Umar. Wajaa ajaluh, hampir tiba ajalnya. Wa laqiyallaha syahidan, dia akan berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan mati syahid. Wa sana'ishu ma'al mashhad ta'nih, kita akan hidup, yakni kita akan bersama malam ini melihat, memerhati dan menyaksikan tikaman yang dilakukan terhadap Sayyidina Umar sehingga syahidnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab telah menunaikan haji. Hajinya yang terakhir pada tahun 23 Hijrah. Tahun 23 Hijrah, Sayyidina Umar pergi menunaikan hajinya yang terakhir, haji sebelum beliau wafat. Tak kala Sayyidina Umar berada di Mina pada hari-hari tasyrik. Sayyidina Umar berada di Mina pada hari tasyrik. Wa qawwama qawmatan minal badha, kemudian Sayyidina Umar duduklah di situ. Summa alqa ridaahu, kemudian menghamparkan selendangnya seperti ini di atas tempat beliau duduk, tempat beliau berada. Summastalqa alaiha, kemudian dia berbaring di atas hamparan itu. Summa rafa'a yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat dua tangannya ke langit. Wada'allaha qailan, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah dengan berkata, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, kaburat sinni, usiaku sudah lanjut. Wa dha'afat quwwati, kekuatanku mula lemah. Wa intasharat ra'iyati, rakyatku bertebaran ramainya. Waqbit anni ilaika, cabutlah nyawaku, matikalah aku untuk menemuimu. Ghaira mudayyi'in wala mufarritin, tanpa engkau mensia-siakan dan mencuaikan segala, mengalpakan segala kebaikan-kebaikanku. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, inni as'aluka syahadatan fi sabilik, aku memohon mati syahid pada jalanmu. Wa mautan fi madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon mati di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Umar memang mahu mati syahid pada jalan Allah di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala telah memustajabkan doanya. Wa ba'da an aqalla min usba'aini min hadha doa, selepas lebih kurang ataupun kurang daripada 2 minggu daripada doa Sayyidina Umar Al-Khattab ini, laqiya Umar telah menemui Tuhannya dalam keadaan mati syahid. Allahu Akbar. Waqubay istishhad Umar, sebelum Sayyidina Umar mati syahid, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma telah melihat dalam satu mimpinya, dalam tidurnya dia telah melihat satu mimpi. Kata Abu Musa Asy'ari, aku telah melihat di hadapanku turukan kathirah, jalan-jalan yang banyak. Sud mahallat wazalat hadhihi turuq, kemudian mulalah lenyap dan hilang jalan-jalan yang begitu banyak ini. Walam tabqa illa tariqun wahaidah, melainkan kekal satu jalan sahaja. Fasirtu fiha, aku pun berjalan di jalan itu. Hatta wasaltu ila jabal, sehinggalah aku melalui jalan itu satu, sampailah di satu bukit.
Fanazartu, aku mula melihat, faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqal jabal. Tiba-tiba aku melihat Nabi berada di atas bukit di penghujung jalan itu. Wa bijanibihi Abu Bakrin, di tepi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah mengisyaratkan kepada Sayyidina Umar, anta ali ilaina, bahawa engkau wahai Umar, marilah bersama dengan kami. Marilah Umar, engkau bersama dengan kami. Fastaiqaztu, kata Abu Musa Asy'ari, aku pun terbangun daripada tidur. Kemudian aku pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Mata amirul mu'minin Umar. Mata amirul mu'minin Umar. Amirul mu'minin mati. Amirul mu'minin Umar mati. Abu Musa Asy'ari mentakbirkan mimpinya dengan penuh yakin itu tanda Sayyidina Umar akan mati. Faqala lahu Anas bin Malik, bila cerita ini diceritakan kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik kata kepada Abu Musa Asy'ari, ala taktub ila Umar bi ru'yak. Wahai Abu Musa sedang berjuang. Abu Musa kata, Anas bin Malik kata, wahai Abu Musa, kenapa engkau tidak menulis surat menceritakan mimpi kau ini kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin? Wa kana fil Iraq, sedangkan ketika itu Abu Musa Asy'ari dan Anas bin Malik sedang berada di Iraq. Tulis surat tentang mimpi engkau ini kepada Sayyidina Umar yang sedang berada di Madinah Al-Munawwarah. Faqala lahu Abu Musa Al-Asy'ari terus berkata, ma kuntu li'an'i ilaihi nafsah. Aku tidak mahu untuk menceritakan tentang kewafatannya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Aku tidak mahu menceritakan sesuatu yang sedih, yang kematiannya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tak kala Sayyidina Umar Al-Khattab pulang daripada menunaikan hajinya yang terakhir, pulanglah Sayyidina Umar ke Madinah. Sayyidina Umar pun menyampaikan khutbah yang terakhir, khutbah Jumaatnya di Madinah. Abdul Rahman bin Auf telah menceritakan apa yang disebut oleh Sayyidina Umar di dalam khutbah Jumaatnya 21 Zulhijjah 23 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah khutbah akhir Sayyidina Umar. Dan kita telah menceritakan apa yang disebut oleh Abdul Rahman bin Auf tentang khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ketika kita membentangkan bagaimana pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah di dalam sedutan kisah yang lalu. Dalam kisah yang lalu kita dah cerita khutbah Sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Kita dah baca panjang. Wa qad akhbara Umar, Sayyidina Umar menceritakan tentang dirinya kepada orang muslimin tentang mimpi yang dilihatnya sendiri. Wa abbaraha lahum, Sayyidina Umar mentakbirkan mimpi untuk orang Islam. Kata Sayyidina Umar di dalam khutbah itu, antara yang juga disebut dalam khutbahnya, inni ra'aitu ru'ya, aku telah melihat satu mimpi, la araha illa hudur ajali, aku tidak berpendapat tentang mimpi ini melainkan ia tanda hampir ajalku, sudah tiba ajalku. Ra'aitu ka'anna dikan naqarani naqratain, aku melihat seolah-olah seekor ayam jantan mematukku dengan patukan, dengan 2 kali patukan. Tengok seekor ayam jantan mari patuk Sayyidina Umar 2 kali dalam mimpi. Wa inna qauman ya'murunani, sesungguhnya orang ramai mengarahkan aku supaya aku melantik seorang khalifah penggantiku. Wa u'ayyinal khalifata min ba'di, dan aku tentukan khalifah selepasku.
wa inna Allah lam yakum la yudayya dinahu wala khilafatah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan agamanya, membiarkan agamanya dan kerajaan ini, kerajaan Islam ini. Walalladhi ba'atha bihi nabiyyuh, walalladhi ba'atha bihi nabiyyah, dan juga tidak akan mensia-siakan yang Allah Ta'ala telah utuskan bersama dengan agama ini, Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Fa in ajala bi amrun, jika perkara ini berlaku sungguh padaku, fal khilafatu syura baina haula'i sittah, mesyuarat tentang khilafah berlaku antara 6 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sangat merestui 6 orang ini. Kata Sayyidina Umar, kalaulah urusan pemerintahan ini perlu disegerakan, fa in ujila bi amrun, jika urusan pemerintahan ini perlu disegerakan dengan sebab aku, maka khilafah mesti dibuat berasaskan syura, pelantikan daripada 6 orang. 6 orang ini adalah 6 orang sahabat Nabi yang sangat direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidina Umar mati syahid, 4 hari sebelum Sayyidina Umar mati syahid, yakni hari Ahad 23 hari bulan Zulhijjah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar telah menemui 2 orang sahabatnya, sahabat Nabi. Yang pertama Huzaifah ibnul Yaman, yang kedua Sah bin Hanif. Sayyidina Umar jumpa 2 orang ni. Wa kana qad wazzafa Huzaifah, Sayyidina Umar telah melantik, telah memberi tugas kepada Huzaifah liqaddira kharajal ardi, untuk menentukan kadar cukai tanah, cukai tanaman yang diambil, tusqa bima'in, yang disalurkan air sungai Dajlah. Mana-mana tanaman yang menggunakan air sungai Dajlah disalirkan pada tanah itu perlu bayar kharaj. Dan telah mempertanggungjawabkan Sahal bin Hunayf, mempertanggungjawabkan dan menugaskan sahabat Nabi Hunayf ini, Sah bin Hunayf ini, untuk menentukan kadar kharaj, cukai tanah yang disirami air daripada sungai Furat. Kefahaman kita ni ada cukai yang perlu dibayar kerana guna tanah, guna air untuk salur kepada tanah-tanah yang ditanam tanaman-tanaman yang berbagai-bagai. Sayyidina Umar berkata kepada 2 orang sahabat Nabi dan juga 2 orang pegawai yang dilantik, kaifa fa'altuma, bagaimana, apa yang kamu buat? Akhafu an takuna qad hammaltumal arda ma la tatiq, aku bimbang bahawa engkau berdua telah membebankan bumi ini sesuatu yang tidak mampu. Kau meletakkan kadar cukai terhadap tanah-tanah yang disalirkan air-air daripada sungai-sungai tertentu di Iraq ni, membuatkan orang tidak mampu membayarnya. Kata 2 orang sahabat ini, hammalnaha amran hiya lahu matiqah, kami telah menetapkannya satu keputusan yang ia tidak membebankan. Kata Sayyidina Umar, la in sallamani Allah, jika Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepadaku, la ada'anna aramil ahli al-Iraq, aku akan membiarkan janda-janda penduduk Iraq, la yahtajna, tidak lagi berhajat kepada seorang lelaki selepasku selama-lamanya. Aku nak kalau boleh janda-janda yang ada di Iraq ni, mereka tidak bergantunglah dengan orang, tidak bergantunglah dengan kerajaan. Mereka ni sudah kaya kerana hasil-hasil yang ada ini. Walakinnahu, tetapi Sayyidina Umar telah ditikam pada hari yang keempat daripada dialog yang berlaku antaranya dengan 2 orang sahabatnya. Adalah Sayyidina Umar Al-Khattab tidak pernah mengizinkan. Ini polisi Sayyidina Umar dalam kerajaan dia.
Apa dia polisi dia? Sayyidina Umar tidak izinkan lis-sabaya minal aqtaril maftuhah, hamba-hamba daripada negeri-negeri yang pernah dibuka oleh Islam masuk ke ibu negara empire Islam, Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita tak benarkan ibu kota Putrajaya masuk oleh golongan-golongan pendatang asing. Tak benar. Ini sikap dan polisi Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu ibu negara empire Islam, kerajaan Islam, negara Islam. Fakana yamna'u majus al-Iraq wal Faris. Dia menghalang sama sekali mana-mana orang-orang Majusi daripada Iraq, daripada Parsi masuk ke ibu kota negara Islam. Dan juga menghalang golongan Kristian Syam daripada Mesir untuk tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Datang untuk melawat, untuk melancong, untuk berjumpa dengan orang, balik tempat asal. Tak boleh tinggal di situ. Tidak boleh bermukim di situ. Illa idza aslamu, melainkan apabila mereka telah masuk Islam dan mereka bersama dalam ajaran Islam. Wa hadzal mauqif, pendirian ini daripada Sayyidina Umar di antara pendirian-pendirian yang sangat indah, yang sangat hebat. Wa bada'i basairih, bagi menggambarkan kehebatan, ketajaman pendiriannya dan pandangannya. Lianna haula al-qaum, kerana golongan-golongan Majusi Kristian ini, mereka ini adalah kaum yang telah dikalahkan, yang telah ditawan. Mereka akan menyimpan haqidun, dendam, dengki terhadap Islam. Karihuna lil muslimin, mereka akan tidak rasa benci kepada orang-orang Islam. Wa sayakunu harisin, mereka akan jadi golongan yang bersungguh-sungguh untuk melakukan konspirasi, ta'amur, buat satu perancangan jahat untuk menghancurkan orang Islam, dan wal qaidi, tipu helah untuk memusnahkan Islam. Wa wujuduhum fi asimatil khilafah, kewujudan golongan ini di ibu kota khilafah, yumakkinuhum, memungkinkan mereka, memberi ruang kepada mereka, memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan tipu helah, konspirasi, perancangan jahat. Famana'hum, maka Sayyidina Umar menghalang mereka untuk berada di Madinah, lidaf'i syarri 'anil muslimin, untuk menyekat sesuatu perkara yang buruk yang kemungkinan berlaku pada orang Islam. Tak benar. Ini polisi Sayyidina Umar Al-Khattab tidak benar mana-mana rakyat daripada negara yang pernah dibuka masuk ke ibu kota Madinah, melainkan masuk Islam. Tetapi setengah di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kana lahum abid, bila mereka perang, harta rampasan perang ini di antaranya ialah tawanan-tawanan yang sudah menjadi hamba. Kana lahum abid, mulalah mereka memiliki hamba-hamba yang daripada tawanan-tawanan ini. Waraqiq, hamba daripada tawanan-tawanan Kristian ataupun Majusi. Wa kana ba'duhum yaluhu, maka setengah mereka mula memujuk Sayyidina Umar an ya'zana li ba'di abidihi wa raqiqihi min ha'ula'il maghlubin. Mereka mula memujuk Sayyidina Umar agar mengizinkan setengah di kalangan hamba abdi mereka, tawanan-tawanan yang sudah menjadi hak milik mereka, yang pernah dikalahkan di negara-negara yang pernah ditawan, untuk tinggal juga di Madinah. Liyasta'ina bihim fi umurih, supaya hamba abdi yang menjadi tawanan ini, tawanan-tawanan yang sudah menjadi hamba abdi mereka ini, dapat membantu mereka dalam urusan mereka dan kerja-kerja mereka. Contoh, ada seorang sahabat Nabi misalnya, dia boleh tawanan. Tawanan ni jadi hamba dia. Kalau tawanan ni dibiarkan duduk di Iraq, biar duduk di Syam, dia balik ke Madinah, jadi sia-sia. Tidak ada orang yang boleh membantu urusan kerja dia, kebun dia, perniagaan dia. Maka dia pujuk Sayyidina Umar, wahai Umar,
aku ada hamba-hamba yang sudah menjadi tawanan sebelum ini, ni milik aku nak bawa dia ke Madinah untuk bantu kerja-kerja aku, menjadi khadam-khadam aku. Faya Zanu Umar, Sayyidina Umar mengizinkannya kepada setengah mereka untuk berada di Madinah ala kurhim minhu, walaupun rasa tidak senang dalam diri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak senang. Sayyidina Umar seolah-olah terasa, ini firasat orang mukmin hebat. Sayyidina Umar sudah tentu sahabat Nabi yang memiliki karamah. Dia terasa golongan ni bukan boleh percaya sangat. Mereka pernah dikalahkan, mereka pernah ditawan, mereka akan racam buat perkara jahat. Wa waqa'a ma tawaqqa'ahu Umar, berlaku apa yang diandaikan oleh Sayyidina Umar. Wa ma kana hadra minhu, apa yang dibimbangi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Faqad ta'amara nafarun min ha'ula al-mawturin al-haqidin al-muqimin fil Madinah. Beberapa golongan telah melakukan konspirasi, perancangan jahat dari kalangan golongan yang tersimpan perasaan dendam, dengki yang tinggal di Madinah untuk menghancurkan Amirul Mukminin sendiri. Dan mereka bersepakat untuk membunuhnya li'annahu qada ala duwalihim, kerana mereka marah kerana Sayyidina Umar ini qada, menguasai, menghapuskan negara-negara mereka, wa azala quwwatahum, telah menghilangkan segala kekuatan kerajaan mereka. Kana ightiyalu Umar, usaha untuk membunuh, perancangan jahat, konspirasi untuk membunuh Sayyidina Umar, mu'amaratan ghadirah, suatu perancangan yang telah diatur. Ishtaraka fiha atrafu thalathah, golongan ini berkongsi di antara tiga pihak, Yahudi, Kristian, Majusi. Ini dia. Sampai suatu masa sepanjang sejarah Islam, tiga golongan ni sampai satu masa mereka sepakat untuk acur Islam. Sama ada dia komunis, sama ada dia Kristian, sama ada dia Yahudi, sama ada dia agama lain daripada Islam, musyrik, mereka akan bergabung tiga ni untuk hancurkan Islam. Inilah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa kana al-muta'amirun arba'ah, tokoh ataupun ketua, kepala yang menjadi perancang utama dalam membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab ada 4 orang. Yang pertama Hormuzan. Seorang lelaki Parsi, menganut agama Majusi, menjadi raja kepada Ahwaz. Ahwaz ini satu bandar, satu ibu kota kepada wilayah Khuzestan. Khuzestan ni kawasan di Iran. Sekali-sekali bila saya baca tu, saya fikir cerita P.Ramlee. Khuzestan. Ada satu wilayah yang ada di Iran sekarang, dan di situ ada satu ibu kota, nama dia Ahwaz. Di situ ada seorang raja dulu di zaman Sayyidina Umar, namanya Hormuzan, yang terlibat dalam konspirasi membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa min kibari qadah al-Farsi, dia salah seorang di antara pembesar yang memimpin tentera Parsi di dalam memerangi Islam dalam peperangan Qadisiyah sebelum dan selepasnya. Mereka salah seorang yang merancang, salah seorang pembesar, salah seorang pemimpin, panglima yang terlibat dalam memerangi Islam dan menentang Islam dalam peperangan Qadisiyah. Nama dia Hormuzan. Wa qad hazamahullah, Allah Ta'ala telah mengalahkannya di atas tangan-tangan orang Islam yang berjuang dalam peperangan Tastur di Ahwaz. Dan wa ulqiyal al-qabdu alaihi, berjaya ditangkap, beliau berjaya ditangkap. Wasiqa asiran, beliau diheret menjadi tawanan ke Madinah pada tahun 18 Hijrah
Nabi SAW, dan dia kekal di Madinah. Selepas itu akhadhal aman, dia mendapat keamanan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada satu cerita yang sangat menarik tentang Hurmuzan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hurmuzan bila dia diheret, diikat sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina Umar pergi dekat dia. Sayyidina Umar kata, apa khabar? Apa hal awak? Dia kata, ada sesuatu yang saya nak beritahu kepada Amirul Mukminin, tapi saya bimbang saya akan dibunuh. Jawab Sayyidina Umar Al-Khattab, la ba'sa, tidak mengapa, beritahu kepada saya. Beritahu kepada saya, tak apa, awak akan selamat. Beritahu pada saya tak akan bunuh awak. Dia kata, saya nak minum air. Saya nak minum air. Saya nak air. Bila dapat air, dia pegang saja air tu. Sayyidina Umar kata, kenapa awak nak minum air tu? Dia kata, saya takut nak minum. Saya bimbang jika saya minum, awak bunuh saya. Kata Sayyidina Umar, la ba'sa bika hatta tashrab. Tidak mengapa bagi engkau sehingga engkau minum. Sehingga engkau minum. Dia pun buang bekas air. Dia tak minum. Sayyidina Umar apa arah? Sayyidina Umar kata sahabat dia, arah dia, biar dia minum. Kita tidak akan menggabungkan antara mati dalam keadaan dahaga. Kita tidak akan biarkan dia mati pancung dalam keadaan dahaga. Tak, kita akan beri dia minum, dia puas. Tiba-tiba Hurmuzan terus kata, ya Amirul Mukminin, Qai Umar, tadi awak janji lain. Tadi awak janji saya akan dapat keamanan dan keselamatan. Sayyidina Umar kata, apa dia? Tidakkah tadi Amirul Mukminin berkata, tidak mengapa kalau saya memberitahu hajat saya. Saya dah beritahu saya berhajat untuk minum. Kemudian Amirul Mukminin berkata, tidak mengapa, sehinggalah saya minum. Yakni saya selamat selagi mana saya tidak minum. Saya boleh minum sehingga lepas itu. Tadi saya tak mahu minum sehinggalah saya selamat. Kalau Amirul Mukminin bunuh saya, maknanya Amirul Mukminin bohong. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata, awak ni tipu saya, guna hailah terhadap saya. Tiba-tiba Amirul Mukminin diberi nasihat oleh sahabat Nabi, ya Amirul Mukminin, betul Amirul Mukminin, memang Amirul Mukminin berjanji dengan dia agar dia selamat, maka kena lepaskanlah dia, kerana dia tak minum air. Kerana Amirul Mukminin bersebut, la ba'sa bika hatta tashrab, dia tak minum sekarang ni, jadi bila dia tak minum, dia selamat. Sayyidina Umar kata, sebab begitu bukalah dia, bukalah ikatannya. Ni Hurmuzan, seorang raja yang asalnya Majusi, yang tinggal di Madinah, yang di antara kepala perancang untuk membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kedua, Ka'ab Al-Ahbar, dia di kalangan pemimpin Yahudi Yaman, di kalangan pendeta-pendeta Yahudi di sana, dan orang alim yang mengetahui kitab Taurat. Dia masuk Islam di zaman Sayyidina Umar, berpindah daripada Yaman ke Madinah dan tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang hamba kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Mughirah mendapatkannya hasil daripada peperangan di Parsi. Dia seorang daripada Parsi, menganut ajaran Majusi dan menjadi hamba abdi, hasil daripada peperangan Parsi, menjadi hamba kepada seorang namanya Mughirah bin Syu'bah, menjadi tawanan salah satu peperangan orang Islam dengan Parsi. InsyaAllah kita akan sambung semula bagaimana konspirasi ini dilakukan sehingga berjaya membunuh. Akhirnya mereka berjaya membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar mati syahid di tangan
lelaki-lelaki yang kotor dan jahat ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.